Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya dalam Teachers Linda Channel. Jom kita belajar Fizik tingkatan 4 KSSM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sudah bersedia untuk belajar? Tema kita pada hari ini ialah gelombang, cahaya dan optik. Kita akan melihat bidang pembelajaran 5.0 iaitu gelombang. Standard kandungan 5.1 iaitu asas gelombang. Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat yang pertama, memerihalkan gelombang. Yang kedua, menyatakan jenis gelombang. Yang ketiga, membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur. Yang keempat, menerangkan ciri-ciri gelombang iaitu amplitud, tempo, frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Kelima, melakar dan mentafsir graf gelombang iaitu graf sesarang melawan masa dan graf sesarang melawan jarak. Yang keenam, pelajar dapat menentukan panjang gelombang, frekuensi dan hal laju gelombang. Baiklah anak-anak pelajar, bagi set induksi, apakah yang anak-anak pelajar dapat perhatikan daripada gambar-gambar ini? Sila jana idea dan kaitkan dengan pembelajaran kita kali ini. Pada kefahaman anak-anak, adakah gelombang memindahkan tenaga dan jirim? Gelombang dapat dihasilkan daripada suatu sistem berayun atau bergetar di dalam suatu medium. Contohnya, ayunan ladung besi di atas permukaan air menghasilkan gelombang air. Getaran dan ayunan ialah gerakan ulang-alik pada kedudukan keseimbangan mengikut satu lintasan yang tertutup. Gelombang memindahkan tenaga tetapi ia tidak memindahkan jirim. Perhatikan gambar rajah 5.4. Bagaimanakah gelombang memindahkan tenaga? Gerakan gelombang dari hujung A ke hujung B telah memindahkan tenaga dari A ke B. Ribbon cuma bergetar sekitar satu kedudukan yang tetap. Ribbon itu tidak bergerak dalam arah tenaga dipindahkan oleh gelombang. Kesimpulannya ialah gelombang dihasilkan apabila suatu medium digetarkan di satu tempat yang tertentu. Perambatan gelombang memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pemindahan jirim medium, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.4 muka surat 174. Bagi meningkatkan kefahaman anak-anak semua, seterusnya kita tengok aktiviti 5.1 muka surat 172. Tujuan mengkaji penghasilan gelombang oleh satu sistem ayunan dan satu sistem getaran. Baik anak-anak pelajar, sekarang kita akan melakukan aktiviti 5.2 muka surat 173. Tujuan aktiviti ini ialah menjana idea gelombang memindahkan tenaga tanpa memindahkan jirim. Jom. Seterusnya kita akan melihat jenis-jenis gelombang. Rajah 5.5 menunjukkan rupa bentuk spring slinky pada 5 ketika yang berturut-turut selepas hujung A digerakkan seperti yang dibuat dalam aktiviti 5.2. Rupa bentuk spring slinky semasa gelombang merambat melaluinya dikenali sebagai profil gelombang. Gelombang boleh dikelaskan dari aspek perambatan profil gelombang. Profil gelombang dan rajah 5.5 merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang.
Gelombang ini dikenali sebagai gelombang progresif. Untuk memahamkan lagi apa itu gelombang progresif, anak-anak pelajar boleh melihat gambar foto 5.3 yang menunjukkan contoh gelombang progresif yang dihasilkan oleh getaran seekor anak itik di permukaan air. Profil gelombang merambat keluar dalam semua arah. Gelombang progresif boleh merambat melalui satu medium sebagai gelombang melintang atau gelombang membujur. Seterusnya, apa itu gelombang pegun? Gelombang pegun ialah gelombang apabila profil gelombang tidak merambat dengan masa. Gelombang pegun dihasilkan apabila dua gelombang progresif yang serupa dan bergerak dalam arah yang bertentangan bertembung dengan satu sama lain. Gelombang yang dihasilkan sepanjang tali gitar yang dipetik ialah satu contoh gelombang pegun. Gelombang pegun juga dihasilkan oleh alat muzik seperti ukulele, seruling dan gendang apabila alat-alat ini dimainkan. Terdapat dua jenis gelombang yang perlu anak-anak pelajar ketahui, iaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik ialah gelombang yang memerlukan medium untuk memindahkan tenaga dari satu titik ke titik yang lain. Ia terhasil daripada getaran zarah-zarah dalam medium dan ia tidak boleh merambat dalam vacuum. Contoh gelombang mekanik ialah gelombang melintang dan gelombang membujur. Apa itu gelombang melintang? Gelombang melintang ialah zarah-zarah medium bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Ia terdiri daripada puncak dan lembangan yang berturutan. Contoh gelombang melintang ialah gelombang cahaya dan gelombang air. Manakala gelombang membujur ialah zarah-zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Terdiri daripada bahagian mampatan dan regangan yang berturutan. Contoh gelombang membujur ialah gelombang bunyi. Seterusnya ialah gelombang elektromagnet. Apakah gelombang elektromagnet? Gelombang elektromagnet ini tidak memerlukan medium untuk memindahkan tenaga. Terdiri daripada ayunan medan elektrik dan medan magnet yang berserenjang antara satu sama lain. Ia boleh merambat melalui vacuum. Contoh gelombang elektromagnet ialah gelombang radio, gelombang cahaya dan sinar gamma. Seterusnya, anak-anak pelajar boleh perhatikan aktiviti 5.3 buku teks muka surat 176. Tujuan membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur. Jom kita perhatikan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang. Yang pertama ialah amplitude A. Amplitude ialah sesaran maksimum suatu zarah dari kedudukan keseimbangan. Yang kedua ialah panjang gelombang lambda. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Yang ketiga ialah tempoh T. Tempoh ialah masa yang diambil oleh suatu zarah untuk satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Yang keempat ialah frekuensi F. Frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh suatu zarah dalam T saat. Di mana formula frekuensi ialah F sama dengan 1/T. Dan yang kelima ialah laju gelombang. Laju gelombang ialah jarak yang dilalui sesaat oleh profil gelombang, di mana rumus hal laju ialah V sama dengan F lambda. Mari kita lihat persamaan dan perbezaan gelombang melintang dengan gelombang membujur. Persamaan. Kedua-dua gelombang ini mempunyai zarah-zarah yang bergetar dalam medium dan tidak boleh merambat dalam vacuum. Perbezaan.
Gelombang melintang ialah getaran zarah medium berserenjan dengan arah perambatan. Contohnya gelombang air dan cahaya. Manakala gelombang membujur, getaran zarah medium selari dengan arah perambatan. Contohnya gelombang bunyi. Seterusnya kita lihat pula persamaan dan perbezaan antara graf sesara jarak dan graf sesara masa. Persamaan. Kedua-dua graf ini boleh mencari nilai amplitud A. Manakala perbezaan, bagi graf sesaran jarak boleh mencari nilai panjang gelombang. Graf sesaran masa pula boleh mencari nilai tempoh T dan daripada nilai itu boleh mencari nilai frekuensi F. Baiklah anak-anak, seterusnya kita sambung PDPC kita dengan SK 5.1 iaitu pelembapan dan resonans. Standard pembelajaran ialah di akhir pembelajaran pelajar dapat memerihalkan pelembapan dan resonans bagi suatu sistem ayunan getaran dan mewajarkan kesan resonans terhadap kehidupan. Apakah maksud pelembapan? Pelembapan ialah pengurangan amplitud suatu sistem ayunan akibat kehilangan tenaga. Frekuensi ayunan adalah kekal manakala amplitud ayunan berkurang. Baiklah anak-anak, pelembapan ini terbahagi kepada dua iaitu pelembapan luar dan pelembapan dalam. Pelembapan luar ni di mana sistem ayunan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara. Manakala pelembapan dalam ialah sistem ayunan kehilangan tenaga kerana regangan dan mampaktan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem tersebut. Sistem ayunan yang dikenakan daya luar secara berkala dikatakan sedang melakukan ayunan paksa. Baiklah, sekarang kita tengok kegunaan kesan pelembapan dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah sistem penyerak gegaran pada kenderaan. Fungsinya untuk mengurangkan gegaran apabila melalui jalan yang tidak sekata. Dan contoh yang kedua ialah pembinaan pencakar langit. Ia dapat mengurangkan ayunan ke tahap minimum ketika berdepan dengan angin taufan dan juga gempa bumi. Okey anak-anak, seterusnya apa yang dimasukkan dengan resonans? Resonans ni berlaku apabila suatu sistem ayunan dikenakan daya luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem ayunan tersebut. Apa pula maksud frekuensi asli? Okey, frekuensi asli ialah frekuensi suatu sistem ketika berayun secara bebas tanpa sebarang tindakan daya luar. Sistem akan mengalami ayunan secara paksa pada frekuensi asli dengan amplitud maksima. Kesan resonan boleh membawa kepada kemudaratan, contohnya runtuhan jambatan Tacomanero pada tahun 1940. Perhatikan kajian resonans dalam makmal bagi Bandung Banten. Buku teks surat 187 ya anak-anak. Okey, perhatikan raja. Kita tengok ayunan bandu loyak X ni akan memindahkan tenaga kepada bandu A, B, C dan D menyebabkan keempat-empat bandu itu akan berayun. Okey, ini disebabkan resonans berlaku pada bandu C kerana bandu C mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandu X. Okey, jadi C ni akan berayun dengan amplitud yang paling besar. Sekian dulu PDPC kita kali ini bagi siri 1 untuk topik gelombang. Jumpa lagi pada siri akan datang. Bye-bye.